dia jawab. Ingat petang. Dia, kita bercakap soal ekonomi, soal negeri, soal pendidikan, soal belanjawan. Yang lain semua dia tak jawab. Dia jawab yang la taqda tadi. Ini kata dia apa? Yang lain hamba tak nak jawab. Hamba nak jawab. Hak ketua pembangkang kata, jangan marah. Dalam Islam ni, nafsu tak boleh tahan. Nafsu tak boleh tahan. Nafsu mana tak boleh tahan? Maksudnya tak boleh tahan, tak boleh. Mesti dikeluarkan. Nafsu mesti dikeluarkan. Sebab itu dia kata tok guru semua kena berkahwin. Kalau kita tahan, maka jadilah kita macam padri, tak boleh nikah. Kalau kita tak boleh nikah, benda cotek nak tak mana dia tanya. Tu tengok punya auta dia, punya auta. Saya nak cerita auta ni, Abu Nawas dia. Dia punya pusing. Saya bangun, saya kata yang amat berhormat, saya tanya nafsu amarah. Yang berhormat jawab nafsu syahwat, jauh beza. Saya tanya buah yang orange, yang berhormat jawab buah apa pasal apa? Dia tu berkakak dia elok juga. Dia punya marah dengan saya. Duduk. Cukup. Saya kata, la taqda, jangan kamu marah. Kena dia. Saya nak cerita dia punya auta, dia punya pusing. Dalam Islam juga begitu, dia pusing kita. Dia telah memutarkan pemikiran rakyat seolah-olah persepsinya PAS itu yang mempertahankan Islam. Sebenarnya PAS yang menggadahi Islam. Terima kasih Ahmad. Sila dulu Ahmad. Sikit lagi. Jangan marah. Dah, tak marah. Tak marah. Ni duk sabar, tak marah. Mereka gadai Islam satu persatu. Cuba tengok dia mengkafirkan UMNO. Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta Jibril. Dia minta kepada Jibril, "Ya Jibril, ajar kepada aku suatu doa supaya aku masuk syurga." Jibril jawab, "Tidak cukupkah kalimah la ilaha illallah? Sesungguhnya kalimah la ilaha illallah itu, jika ditimbang kalimah la ilaha illallah dengan seluruh alam ini, la ilaha illallah itu jauh lebih besar." Artinya mengucap dua kalimah syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sesuatu yang amat besar dan agung. Tetapi mereka sanggup mengkafirkan kita. Kononnya karena kita berkawan dengan orang kafir. Tengok betapa menyelewengnya mereka. Yang saya tak faham kenapa ulama tak lawan mereka. Kenapa biarkan kita, Datuk Jamil dan orang-orang kecil saja yang melawan mereka. Seluruh barisan ulama harus menentang mereka. Satu persatu, itu basic asas. Tak usah ceritalah pasal benda-benda lain. Tak usah cerita pasal dia punya celaru. Papan iklan Kelantan tu wanita kena pakai tudung. Papan iklan, okeylah. Tapi bila sampai kepada Elizabeth Wong, tak pakai seluar dalam pun tak apa. Pribadi, saya harap yang amat berhormat Presiden, janganlah buang cukai seluar dalam tu kan tu. Penaik cukai, penaik. Penaik. Tengok celaru, tak celaru. Papan iklan itu adalah benda yang tidak bernyawa. Sebab apa? Sebab itu kononnya dasar. Sepatutnya yang tak pakai tudungnya, marah semualah. Kenapa yang bila kawan kita boleh, bila lawan kita tak boleh, kenapa? Ini saya kata celaru. Sebab itu kalau nak harapkan PAS memerintah dan memegang Islam, hancurlah Islam di negara ini. Kena UMNO juga. Sekarang ini yang akhir sekali, saudara. Ya, tak apa. Tak marah. Kita telah bina tamadun begitu lama. 55 tahun kita bina tamadun Islam. Tamadun ini kita terbina daripada zaman Tunku Abdul Rahman, kepada zaman Tun Razak, zaman Tun Hussein, zaman Dr. Mahathir, disambut oleh Pak Lah, Tun Abdullah, ada depan, saya tak nampak, maaf Tun. Datuk Seri Presiden meneruskan kesinambungan perjuangan Islam berdasarkan sistem Piagam Madinah, yaitu bersama dengan orang bukan Islam untuk memerintah sebuah negara di mana Islam menjadi teras asas perjuangan. Tetapi sekarang terdapat sebuah ahzab, sebuah pakatan.
Rasulullah selepas 10 tahun membuka kota Madinah, Presiden, dia diserang oleh sebuah pakatan. Pakatan yang amat besar pada zaman itu. Pakatan yang diketuai oleh pakatan musyrik Mekah, mengandungi berbagai-bagai parti. Sebab itu dinama peperangan Ahzab, peperangan parti. Orang musyrik berkumpul bersama dengan orang munafik di Madinah, bersama dengan orang Yahudi di Madinah, bersama dengan kaum Bani Al-Mustalaq yang besar di tengah-tengah bandar, di tengah-tengah Saudi Arabia, di tengah-tengah tanah Arab, bersatu untuk menghancurkan sebuah kerajaan Islam yang hanya baru tumbuh, yang dipimpin oleh Rasulullah. Pakatan ini adalah namanya Pakatan Ahzab. Rasulullah sendiri gemetar. Datuk Seri Presiden, sehebat Rasulullah itu gemetar, berdoa kepada Tuhan, bagaimana mahu melawan pakatan ini. Dan sebenarnya pakatan ini adalah sama dengan pakatan di sebelah sana yang kononnya diketuai oleh orang Islam. Tidak, PAS adalah junior partner. PKR juga adalah junior partner. Pakatan yang sebenarnya adalah dipelopori oleh DAP yang mana bapaknya ada di seberang sana, PAP. Pakatan ini jika kita biarkan, mereka akan datang. Saya membayangkan suatu perkara. Kenapa ada pemimpin luar yang mengatakan dia sedih apabila dia terpaksa keluar daripada bumi Malaysia? Kenapa dia kata dia menangis? Dan keinginannya untuk kembali ke dalam pakatan negara baru ini adalah membuak-buak. Adalah satu kemungkinan yang saya cuba nak bayangkan kepada kita orang Melayu. Sekiranya pakatan Ahzab yang diketuai oleh musyrik kafir ini dan didokong oleh pembelot dan pengkhianat Islam ini akan satu masa nanti melenyapkan bumi yang kita sayangi, apakah mungkin berlaku Malaysia pura? Cuba fikir. Dari segi kira-kira matematik, Datuk Seri Presiden kata, politik is about numbers. Cuba kita fikir. Kalau ini berlaku, dasarnya adalah dasar sama rata, sama rasa. Dasar itu ada dasar seberang. Dasar ini cuba diterapkan. Dan kalau orang Melayu tidak bersatu, artinya kita sedang menunggu kehancuran. Sebab itu Rasulullah dalam menghadapi peperangan Ahzab ini berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah siang dan malam. Ya Allah, ya Tuhanku, kerajaan Islam ini adalah kerajaan yang baru. Agama yang baru. Tolonglah ya Allah, ya Tuhanku. Turunkan hikmat-Mu supaya kegemilangan tamadun Islam yang aku bina ini akan terus terpancar di bumi ini. Dan Alhamdulillah doa Rasulullah termakbul. Maka hari ini kita kena sama-sama berdoa di samping berusaha agar kita boleh sama-sama tewaskan pakatan Ahzab yang mahu memusnahkan kegemilangan Islam yang telah dicipta oleh UMNO. Terima kasih. Habis masa? Bukan habis, lajak terus Heran ni. Berek tak makan dah ni, kacau. Saya minta teruk je ni dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri satu tepukan lah. Salam berhormat. Ucapan yang terbaik setakat ni lah. Terima kasih. Ahmad Budu jangan lupa.